Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Puan, selamat datang untuk video yang seterusnya, video yang ketiga dalam siri vlog pengalaman bisnes pendidikan. Baik, untuk siri video yang ketiga ini Tuan dan Puan, kita akan teruskan. Jadi kepada yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan juga mengendalikan program untuk usahawan SME dan juga menerima jemputan sekiranya untuk ada kolaborasi atau mengadakan program bersama. Baik, untuk pengetahuan tuan dan puan, video ini saya siarkan di channel YouTube Nur Aminah Omar dan juga di FB page Nur Aminah Omar. Pada masa yang sama, artikelnya bersama video ada di www.nuraminaomar.com. Bermakna tuan dan puan tidak akan terlepas kerana ada 3 platform utama yang tuan dan puan akan temui siri video ini. Siri video ini disiarkan untuk 10 Syawal. Yang pertama 1 Syawal hingga 10 Syawal untuk tahun 2020. Baik, tuan dan puan, tujuan perkongsian ini adalah dikategorikan kepada menyampaikan saya mengutip beberapa pengalaman dan 10 pengalaman ini yang saya kongsikan dalam artikel dan video semasa saya menguruskan daripada pengalaman 8 tahun dalam industri dan juga sepanjang 5 tahun menguruskan sebuah syarikat Sdn Bhd yang menjalankan bisnes pusat perkembangan kanak-kanak. Jadi untuk video kali ini tuan dan puan, pengalaman ketiga yang saya kutip yang saya kutip sepanjang hal pengurusan itu adalah tentang pengurusan pelanggan. Baik, tuan dan puan, bercakap tentang pengurusan pelanggan ini adalah sambungan daripada video yang kedua, video siri kedua. Apabila kita cakap berkenaan pelanggan, saya masih ingat lagi semasa saya mengadakan latihan kepada pengurus dan juga guru-guru, saya sentiasa mengingatkan mereka semua bahawa pelanggan kita yang sebenarnya adalah anak-anak. Sehingga kan kita keluar dengan satu tagline tuan dan puan, the parents are the most important person, but the children are our main concern. Dalam konteks pelanggan, kita kata begitu. The parents are the most important person, but the children is our main concern. Jadi dalam kita menguruskan itu sebenarnya ada banyak konflik bagi ramai pengusaha, terutamanya bisnes pendidikan ni, sama ada Taska ke Tadika, pusat perkembangan ataupun pusat tuition yang seumpama dengannya. Kerana kuasa membayar itu adalah datang daripada ibu bapa. Ibu bapa yang membayar, yang membuat pilihan. Tetapi sebenarnya anak-anak inilah yang kita berikan, ataupun anak-anak ini sebenarnya yang datang dan melalui proses dan program pendidikan. Mereka sebenarnya yang akan merasai sama ada mereka seronok, mereka suka environment nak belajar tu sesuai. Jadi dia dah tak akan menangis lagi sepanjang tahun. Jadi ataupun apabila balik dia gembira, dalam kelas dia akan ikut semua program, dia ikut aktiviti dengan cikgu, dia akan menyanyi, dia akan melompat, dia akan duduk, menulis, melukis, mewarna dan semua aktiviti-aktiviti yang sudah disusunkan untuk anak ini di tadika. Jadi apabila kita cakap tentang pelanggan, dalam konteks bisnes, dalam pelanggan itu sebenarnya adalah ibu bapa. Kerana ibu bapa memilih dahulu, kemudian baru diikuti oleh anaknya. Jadi mahu tak mahu dia begitu. Apabila kita sediakan, apabila kita lihat bisnes modelnya, siapakah customer segment, dia diletakkan situ ibu bapanya dulu. Okey, ibu bapa yang bagaimana? Adakah ibu bapa itu bekerja? Adakah ibu bapa itu seorang bekerja dan seorang tidak? Apakah ibu bapa ini dua-dua bekerja? Apakah mereka ini bekerja di syarikat swasta? Adakah mereka ini berniaga? Adakah mereka ini pegawai-pegawai kerajaan? Apakah mereka ini guru ataupun pensyarah-pensyarah? Jadi kita apabila menyediakan bisnes model itu, kita akan melihat customer segment, dan bila melihat customer segment, kita akan lihat ibu bapanya. Dan kita sehingga kan kita mengumpulkan avatar di mana berapa ramai anak-anak yang ibu bapa ni ada. Berapa potensi ibu bapa ini akan ada anak lagi. Maksudnya berapa ramai anak yang kemungkinan dia akan ada, 3, 5. Sehingga begitu sekali kita susunkan avatarnya supaya bisnes model kita itu sesuai dengan segmen pelanggan. Jadi secara benarnya pelanggannya adalah ibu bapa. Tetapi apabila sudah dalam environment atau situasi operasi itu, kita ada satu lagi iaitu anak-anak itu tadi. Anak-anak itu tadi. Jadi dalam konteks kita kata bisnes, macam mana kita nak menjaga hubungan pelanggan ini, tentang hubungan pelanggan ini, rata-rata ramai yang melihat kepada, dia ada 2 konflik juga tuan dan puan, di mana kita kata kita ingin memperjuangkan rights. We want to protect the rights of the children.
the rights for the children to play, the rights for the children to be free to choose what they want to learn at the golden age. Tapi pada masa yang sama, ibu bapa pula kata, oh, saya nak anak saya boleh baca, anak saya boleh mengaji, saya nak anak saya gini, anak saya nak gini. Jadi ada masanya kita sebenarnya ada konflik di situ. Tetapi insya-Allah sekarang pada tahun 2020 ramai pengusaha-pengusaha sudah jelas kita semua dalam industri sudah ada satu clarity bagaimana kita nak menjaga hubungan pelanggan, yang mana kita tahu yes, parents are important person but children is the main concern dalam kita punya operasi tu tadi. Jadi untuk itu bermakna mahu tidak mahu kita sebagai pengurusa dan juga tim pengurusan syarikat bisnes pendidikan ini perlu juga berevolusi. Jadi ada sesetengah tahun apabila menjalankan pusat pendidikan itu kita lihat ibu bapa terutamanya sudah memerlukan extension service. Maksudnya mereka memerlukan lebih daripada hanya program prasekolah ataupun program preschool ataupun kindergarten program untuk separuh hari. Jadi ada keperluan untuk berevolusi di situ. Sama ada keperluan untuk perlesenan, untuk lesen itu untuk mendapatkan lesen mengendalikan pusat perkembangan, mengendalikan tadika dan juga extension program itu bagaimana untuk dilihat itu adalah perkara yang perlu diuruskan sendiri oleh pengusaha. Jadi dalam video ini dan artikel yang disiarkan ini perbincangannya adalah tentang hubungan pelanggan. Jadi apabila saya lihat antara pengalaman besar yang saya kutip adalah tentang pentingnya kita berevolusi dengan produk dan servis yang kita ada supaya kita masih boleh memberikan khidmat dan servis yang diperlukan oleh pelanggan. Dengan falsafah dan konsep pendidikan yang kita jelas tadi bahawa betul ibu bapa itu pelanggan kita, tetapi dalam konteks operasi apabila kita menyampaikan kandungan dan modul ataupun kita punya education deliverables tadi, anak-anak itu adalah keutamaan. Jadi apabila kita sebagai pengusaha sebagai pendiri yang tuan dan puan mungkin suka sebut sebagai founder mana-mana institusi pendidikan, kita mesti jelas dengan perkara ini dan mampu menyeimbangkan keperluan untuk menjaga hubungan pelanggan iaitu ibu bapa pada masa yang sama memastikan quality dan deliverables yang betul dengan memberikan perkara yang hak kepada anak-anak itu tadi. Jadi tidak baik maksudnya adalah salah sekiranya kita mengutip yuran daripada ibu bapa untuk anak-anak dan pada masa yang sama kita hanya memikirkan kehendak dan keperluan ibu bapa. Kerana ke anak-anak ini juga ada satu keperluan. Jadi apabila kita kata untuk mengekalkan hubungan untuk memastikan mengekalkan hubungan ni bukannya bermakna kita nak jadi baik-baik hai-hai dengan ibu bapa, bukan. Bermakna kita mahu mereka datang, maksudnya bila hantar anak itu cukup untuk tempoh setahun dan tahun depan akan datang lagi. Dan apabila mereka ada anak lagi, mereka akan hantar anak yang sama. Tetapi kita mahu mereka datang itu kerana kualiti pendidikan yang kita tawarkan. Rata-rata ramai ataupun banyak pusat pendidikan sekarang, ibu bapa pilih kerana convenience. They choose an early childhood center because of their convenience, not for the good of the children. Kita tak nak ibu bapa yang macam tu. Jadi sepanjang pengalaman saya tu saya lihat apabila ibu bapa memilih satu pusat pendidikan yang baik untuk anak meskipun tak convenience, meskipun menyusahkan dia akan hantar anak tu ke situ. Menyusahkan ni sebagai contoh lokasi. Katalah lokasinya ibu bapa terpaksa pusing. Sepatutnya kalau dia nak pergi kerja, dia pergi jalan kat sini kan, dia sepatutnya hantar untuk tadi kat situ je. Tetapi ibu bapa yang memilih program yang bagus ataupun pusat pendidikan yang bagus, dia sanggup buat pusingan. Tak apalah buat pusingan 2 kali, lalu roundabout, ada U-turn kerana dia tahu meskipun dia terpaksa off-road daripada jalan nak pergi kerja itu, dia dapat memastikan anaknya mendapat satu pendidikan yang baik. Jadi ramai saya lihat sama sekarang lah, ramai yang orang kata pelanggan dalam konteks pusat pendidikan menghantar anaknya hanya kerana convenience. Parents choose to send their children to your place just because of their convenience, not for the good of the children. Padahal kita dalam bisnes pendidikan ini, apabila kita mengutip yuran dan kita membuat keuntungan ke atasnya, pada masa yang sama kita ada satu tanggungjawab memastikan adanya satu kualiti, adanya satu kebaikan yang benar-benar bagus untuk anak-anak. Jadi bagi saya sekiranya kita dapat
memastikan produk dan servis dalam khidmat pendidikan ini yang betul, yang baik dan yang sesuai untuk anak-anak, maka kita akan dipilih oleh ibu bapa, dan ibu bapa yang baik ini akan sentiasa ada hubungan yang baik dengan kita. Maksudnya dia akan hantar anak sepanjang tahun, tak ada masalah bayar yuran, dan mereka akan hantar lagi anak yang lain. Kalau hantar anak satu, terus 3 tahun, 4, 5, 6. Dan hantar anak yang kedua, sambung yang sama. Anak yang ketiga, sambung yang sama. Ada sesetengah pusat pendidikan jangka hayat seorang pelanggan itu sampai 10 tahun kerana dia ada 5 anak. Lebih 10 tahun lah kerana anaknya akan masuk 4, 5, 6. Anak yang kedua tak boleh masuk 4, 5, 6. Bajet kurang, so masuk 5, 6. Tapi jangka hayat satu pelanggan, satu mak ni ataupun satu ibu bapa ini boleh mencecah sampai ke 10 tahun. Jadi bagi pusat pendidikan yang ada pelanggan begitu, ada hubungan yang begitu, kos marketingnya jadi rendah kerana ibu bapa yang sama terus-menerus menghantar anaknya ke pusat pendidikan tuan dan puan meskipun yurannya dinaikkan. Jadi dalam siri video yang ketiga ini, itulah antara pengalaman besar di mana kita sebagai pengusaha tadika perlu berevolusi dengan servis dan produk dan cara kita menyampaikan cara kita menyampaikan kepada anak-anak bahan-bahan yang kita hasilkan, yang itu pun memberi, orang kata, memberi kesan. Jadi dalam konteks pelanggan ini bukan hanya kita perlu memberi hadiah. Tiap-tiap tahun raikan ibu bapa, hari ibu bagi hadiah, hari bapa bagi hadiah, convocation bagi hadiah. Dia bukan begitu, kerana kita tidak menghasilkan satu komuniti yang bagus. Kita mahu komuniti ibu bapa yang memilih pusat pendidikan itu adalah atas dasar kerana kualiti program kita itu. Maka hubungan yang baik terjaga, mereka akan jadi satu pelanggan yang lama dengan kita. Ini adalah sebenarnya the essence of what I wrote in the third article published in www.noraminaomar.com. Alright. Jadi tuan dan puan, jangan lupa klik like, give me thumbs up, subscribe kepada channel YouTube, dan boleh share supaya artikel ini terus sampai kepada rakan-rakan pengusaha yang lain. Dan dengan itu, buat masa ini itu sahaja. Kita jumpa dalam video seterusnya.